19 itu. Kalau you belajar saham awal tahun 2014. Cantik. Okey, boleh dah. Okey, dah. Layan je. Okey. Okey, feeling. Okey. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dapat lagi kita bersama. Sekejap. Waalaikumsalam warahmatullahi, Kak Habibah, Kak Mas Ratu, Kak Sanisa, Kak Mi, Kak Nur Aida. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengar tak suara saya? Suara saya dengar tak? Alhamdulillah, maaf lambat sikit tapi sebab tadi ada masalah teknikal sikit. Okay, alhamdulillah, barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi, kepada mereka yang memberi salam, kepada mereka yang dah masuk, yang dah bersama-sama. Teruskan share. Boleh? Teruskan share. Kita ajak lagi sahabat-sahabat kita pada pagi ini. Kenapa saya punya muka nampak sengit ni? Okey, sekejap Okey. Jadi alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dapat lagi kita berjumpa. Tadi kita dah berjumpa dalam slot semuka. Kali ini kita berjumpa dalam program kelebihan ibadah korban. Kelebihan ibadah korban dan akikah, insya-Allah. Okey, jadi jom sama-sama kita ajak orang lain untuk bersama-sama dengan kita. Kita ajak lagi sahabat-sahabat kita. Kita ajak lagi teman-teman kita untuk kita tahu apakah kelebihan ibadah kurban ni. Kan, apa kelebihan yang kita lakukan setiap tahun. Setiap tahun kita menyambut Hari Raya Aidiladha. Kan, setiap tahun kita buat kurban. Kan, tapi kita tak tahu apa kelebihan ni. Okay, jadi hari ini kita akan berkongsi bersama-sama dengan dua panel jemputan kita. Kan dah macam apa ni dah. Kita akan menjemput dua panel kita, iaitu Ustaz Yusof, yang mana tak asing lagi, semua dah kenal kan Ustaz Yusof. Jadi kita akan berjumpa bersama dengan Ustaz Yusof dan Sheikh Ali Ghaber, Ali Saleh. Okay. Siapa Ustaz Yusof ni? Ustaz Yusof adalah abang kepada Ustaz Firdaus. Kan? Yang mana kalau kita kenal siapa Ustaz Yusof ni, Ustaz Yusof kalau sebelum ni dia pernah menjadi imam di Masjid Az-Zahra Ampang daripada tahun 2014 sampai 2018. 4 tahun imam satu. Okey. Hari ini kita akan bersama dengan Ustaz Firdaus, dan Ustaz Firdaus ni adalah lepasan daripada Yaman dan dia pernah belajar di Mahad Quran Qiraat, di Mahad Lil Qiraat di Yaman. Dan Ustaz Yusof dia pernah belajar di Darul Mustafa Yaman dan pernah mengajar di Madrasah Ad-Diniyah dan pernah belajar di Madrasah Ad-Diniyah Al-Latifiyah, iaitu di Perak. Itu adalah biodata ringkas Ustaz Yusof, salah seorang pengurus Al-Baghdadi Sunyih. Dan pernah mengajar di Madrasah Tazkiyah Ampang. Itu biodata ringkas Ustaz Yusof. Kalau nak tahu lebih lanjut lagi, nanti kita akan tanya kan Ustaz Yusof sendiri. Kan, apakah lagi, dan kita akan bersama dengan salah seorang, iaitu Sheikh Ali Ghaber, Ali Saleh. Itu adalah kita punya panel jemputan pada hari ini yang akan menerangkan apakah kelebihan melakukan ibadah korban. Siapakah Syekh Ali ni? Okey, Syekh Ali pernah belajar
di dalam bidang usuluddin, PhD usuluddin di Universiti Sultan Zainal Abidin Terengganu. Salah seorang yang pernah belajar mengambil pangkat PhD dalam bidang usuluddin pada tahun 2018. Pada tahun 2015 sebelum PhD belajar degree dalam bidang usuluddin juga di Sana'a, Yaman, dan pernah mengajar di Yamani School dalam bidang tafsir, hadis, fiqh, dan pernah mengajar juga di Madrasah Tazkiyah tahun 2015. Itulah dua panel yang akan bersama kita pada pagi ini, yang akan menerangkan pada kita apakah kelebihan yang kita lakukan korban ni. Jadi nak tahu, sama-sama kita sebarkan, kita ajak lagi kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita untuk kita ambil sedikit manfaat, kita ambil sedikit ilmu, kelebihan apakah yang akan kita dapat kalau kita melakukan korban. Hari ni kita tahu tahun depan nak lakukan korban, nak kambing seekor, nak lembu sebahagian, nak unta satu bahagian, kan? Tapi kita pernah ambil tahu tak apa kelebihan yang kita akan dapat apabila kita melakukan korban. Waalaikumsalam warahmatullahi, kepada mereka yang memberi salam, yang baru masuk ahlan wa sahlan, selamat datang insya-Allah. Sama-sama pakat-pakat share, sama-sama pakat-pakat kita sebarkan, kita bagi orang lain tahu kelebihan. Untuk apa? Untuk naikkan jazbah, kan, untuk kita ada rasa keinginan untuk kita melakukan korban. Kan korban ni bukan semata-mata melakukan penyembelihan lembu, kambing, unta, bukan. Tapi ada lagi besar daripada tu di dalam ibadah korban yang kita lakukan pada setiap tahun. Nak tahu tak ni? Rasa-rasa nak tahu ataupun tak apakah kelebihan kita lakukan ibadah korban. Takkan kita je kan yang nak tahu. Rugilah kalau kita je tahu, lepas tu kita tak beritahu orang lain. Dan jadi macam mana kita nak sampaikan ilmu yang bermanfaat? Kita ajak orang lain, kita ramai-ramai share. Boleh insya-Allah. Kita insya-Allah dalam 2 ke 3 minit lagi kita akan mulakan. Jadi dalam 2 ke 3 minit ni sama-sama kita terus sebarkan, kita terus share, kita ramaikan lagi. Jangan malu, jangan segan, insya-Allah. Ini adalah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang akan cakap apa? Kelebihan-kelebihan yang akan memberi kita rasa, ya Allah, betapa besarnya dan betapa besarnya satu orang yang melakukan ibadah kurban. Kan. Jadi kita akan bersama dengan 2 orang ustaz, 2 orang agamawan, iaitu Ustaz Firdaus, Ustaz Yusuf, iaitu abang kepada Ustaz Firdaus, dan Ustaz Ali, insya-Allah. 2 minit saja lagi, 2 minit saja lagi, sama-sama kita share tahniah dan terima kasih kepada mereka yang dah share. Okay, alhamdulillah. Okey, 2 minit lagi saya akan jemput kedua-dua orang ustaz ini untuk bersama-sama dengan kita. Dan nanti kita boleh kena sebentar, seminit ke 2 minit untuk kita tanya, dan kita boleh terus mulakan kita punya program kita, iaitu kelebihan ibadah kurban. Okay, alhamdulillah. Kan yang mana hari ni kita tahu untuk kurban, kebiasaannya dekat Malaysia kambing, lembu, unta. Kan. Kenapa ayam tak boleh nak buat ibadah kurban? Nanti kita akan tanya. Dan kenapa ayam tak boleh nak ibadah kurban? Kenapa kena binatang berkaki 4? Kan. Nanti kita akan tahu. Okey, jadi kalau kita dah tak sabar, kan, kalau kita dah tak sabar, teruskan sebarkan setiap kebaikan yang kita buat, insya-Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi, kepada mereka yang memberi salam, pada mereka yang dah masuk ahlan wa sahlan, selamat datang. Mak opah ada tak hari ni, mak opah? Okay, alhamdulillah. Jemput lagi sahabat-sahabat kita, insya-Allah. Okay, seminit lagi saya akan menjemput Ustaz Yusuf dan Ustaz Ali, insya-Allah. Ustaz Fido di mana? Ustaz Fido pagi ni dia ada khusus. Jadi dia tak dapat nak bersama pada pagi ini. Jadi sebab tu saya akan menggantikan tempat Ustaz Firdaus pada pagi ini sebentar. Okey, boleh, insya-Allah. Okey, dah tak sabar semua? Ada lagi 30 saat. 30 saat lagi. Cepat-cepat share. Cepat-cepat share, jangan malu. Kan kita ajak orang lain kepada kebaikan ni adalah satu kebaikan ni orang panggil. Kan kebaikan apa? Kebaikan kita dapat tahu apakah kelebihan ibadah kurban. Okay, alhamdulillah, tahniah kepada mereka yang dah share. Okey, saya akan menjemput Ustaz Yusuf dan Ustaz Ali, Syekh Ali.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ustaz sihat Ustaz? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Okey, yang di tengah, kalau nampak yang di tengah, di tengah itu adalah Ustaz Yusof, iaitu abang kepada Ustaz Firdaus. Yang di sebelah kanan saya itu adalah Syekh Ali. Yang akan membentangkan kelebihan-kelebihan kurban pada pagi ini. Okey, boleh insya-Allah. Okey, jadi saya akan serahkan majlis ini kepada Ustaz Yusof dan Syekh Ali untuk kita sama-sama mengetahui apakah kelebihan yang ada pada ibadah kurban dan akikah tersebut. InsyaAllah. Okey, boleh Ustaz? Boleh insya-Allah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala. Terima kasih kepada semua yang bersama live pada malam ini. Pada pagi ini, masya-Allah, selalu kita live pada malam ni pada siang. Jadi insya-Allah pada hari ini seperti yang dimaklumkan, kita akan bersama dengan kita Dr. Syekh Ali Jabir. Beliau berasal daripada Yaman dan menghabiskan PhD beliau di Malaysia. Dan sekarang beliau berkhidmat di Malaysia, berada di Malaysia, mengajar di Madrasah Tazkiyah, di madrasah di Kampung Baru, dan beliau bergiat dalam dakwah lah, dan ada juga mengarang kitabnya. Jadi tanpa melengahkan masa, saya sebagai penterjemah kepada Syekh Ali Jabir akan menerangkan tentang kelebihan dan hukum hakam berkaitan dengan ibadah kurban. Ramai kita nak tahu macam mana kurban. Ada yang tanya macam mana akikah dengan kurban, mana perlu didahulukan jika anak kecil ataupun yang dah besar. Jadi sama-sama insya-Allah. Ada soalan boleh sharekan di ruang komen. Mungkin Ustaz Ilyas boleh highlightkan soalan tersebut dan insya-Allah Syekh akan jawab nanti. Jadi tanpa melengahkan masa, saya menjemput Syekh Ali untuk membukakan untuk memberikan penerangan kepada kita insya-Allah. Tafadhal mashkura ya Syekh Ali. Barakallahu fikum. كم الوقت لو سمحت؟ تقريبا ساعة مع الأسئلة. نعم. ساعة ونصف، ساعة وربع تقريبا. لا بأس. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في هذا اليوم العظيم المبارك، يوم السبت في شهر ذي القعدة الحرام، يشرفنا أن نجلس وأن نقعد وإياكم على مائدة تعلم العلم النافع. Alhamdulillah, Syekh mengatakan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada hari ini, pada bulan yang barakah ini, bulan Zulqa'dah. Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan kita untuk duduk di dalam satu majlis yang menerangkan tentang ilmu yang memberi manfaat kepada kita semua. Al-waqt wal-umru amanah wada'aha Allah Taala 'indana. Waktu dan umur ini adalah amanah yang Allah Ta'ala letakkan kepada kita. والفراغ باب وسبب للمعصية، فلهذا علينا ألا نجعل لأنفسنا فراغا بل نملأ الوقت بالخير أو العمل. Masa yang kita biarkan kosong, sia-sia kosong je, ia akan menyebabkan kita jatuh kepada perkara-perkara yang sia-sia dan menyebabkan kita membuat maksiat. فإذا ملأنا الوقت بالعمل بالسماع بالخير إن شاء الله تعالى سددنا باب المعصية على الشيطان وعلى أنفسنا. Apabila kita memenuhkan masa kita, ruang masa kita diisi dengan baik, maka Allah Ta'ala akan tutup ruang-ruang yang dibisikkan syaitan kepada kita agar kita terjerumus di dalam maksiat. والعلم بابه واسع وكثير، وهذا الذي نحن اليوم فيه أعمال يوم العشر ومن ذي الحجة وأحكام الأضحية من باب العلم الذي علينا أن نتعلم. Jadi ilmu itu dia punya bab dia sangat luas kalau kita nak cerita tentang semua ilmu, tetapi pada hari ini kita nak ambil sebahagian daripada
tajuk ilmu kita yang berkaitan dengan korban. Allah Subhanahu wa taala yaqul fi kitab al-azim li Rasulillah wa dhakkirhum bi ayyamillah. ومن أيام الله هذه الأيام أيام العشر من أيام الله التي علينا أن نذكر أنفسنا وإخواننا بما فيها. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, mafhumnya salinglah kamu memperingati tentang hari-hari Allah Taala. Ini hari-hari yang mempunyai kelebihan, maka kita nak menceritakan tentang 10 Zulhijjah ini ialah di antara hari yang mempunyai kelebihan di sisi Allah Taala. فنقرأ إن شاء الله تعالى وإياكم في هذه المجالس مذكرة كتبتها في أعمال العشر والأضحية. Jadi pada hari ini insya-Allah kita akan menerangkan tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum korban insya-Allah. وإن شاء الله أن هذه المنشورة معكم موجودة مع كل واحد منكم أمامه ينظر فيها. هل هي موجودة معهم؟ نعم موجود. طيب إذن ما دامت موجودة معهم إن شاء الله نقرأها من أولها ونشرحها كلمة كلمة. Jadi jika semua dah berada dengan kita pada hari ini, insya-Allah kita akan sebutkan satu-satu berkaitan dengan hukum korban. أولا نقول في أولها الحمد لله المتفرد بالإبرام والنغم، يعني الحمد والشكر والثناء على الله الذي هو وحده يرفع ويخفض يفعل ما يشاء. Yang pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala apa yang diberikan oleh Allah Taala, yakni syukur itu akan mengangkatkan seorang itu kepada Allah Taala. يرفع من يشاء من العباد بطاعته ويخفض من شاء بمعصيته، فالله تعالى يرفع الطائعين ويخفض العصاة. Allah Subhanahu wa taala mengangkat darajat kemuliaan orang yang taat kepada Allah Taala, dan Allah Taala akan menjatuhkan ataupun menghinakan orang yang melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. المنزع عن الطول والعرض، يعني الله تعالى مبرأ عن أن نصفه بأنه طويل أنه عريض، هذه الأوصاف لا تكون لله. Allah Subhanahu wa taala suci ataupun bersih daripada sifat yang kita nak sebutkan atas bawah, ini sifat yang bertempat kepada Allah Taala. Allah Taala sunyi ataupun tidak layak bagi sifat yang bertempat. المفضل بعض الليالي والأيام على بعض، يعني الله تعالى جعل بعض بفضله وبقدرته جعل بعض الليالي أفضل من بعض، فليست ليلة القدر كباقي الليالي، وبعض الأيام على بعض، فليس يوم الجمعة كبقية الأيام. Allah Subhanahu wa taala menjadikan ada waktu-waktu yang mempunyai kelebihan yang khusus yang tertentu pada setiap waktu. Contohnya seperti hari Jumaat, dia punya kelebihannya lain, tak sama dengan hari Zulhijjah, dan juga pada bulan Ramadan dia tak sama pada kelebihan-kelebihan. Jadi Allah Taala meletakkan pada setiap satu kelebihan yang khusus. Al-ayyam wal-layali wal-shuhur wal-sanawat kulluha lillah, walakin Allah ikhtar بعض الشهور بعض الأيام جعل لها فضيلة. Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan, menjadikan minggu, menjadikan tahun, menjadikan hari, semuanya hari-hari dan bulan dan tahun ini adalah semuanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, tetapi Allah Taala memilih waktu, hari, tahun yang tertentu, waktu-waktu yang tertentu untuk meletakkan di dalamnya kemuliaan. كما أن الله تعالى خلق الأشخاص يعني الخلق والناس جميعا وجعل بعض الخلق أفضل من بعض، فجعل الرسل والأنبياء أفضل من بقية الناس. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia, menjadikan makhluk ini ada yang diberikan kelebihan oleh Allah Taala daripada para nabi, dan ada juga dikhususkan dengan ilmu dan sebagainya. Jadi makhluk manusia ini semua sama, tetapi tak sama pada kelebihan yang Allah Taala letak pada insan-insan yang tertentu. كما أن الله جعل الرسل أنفسهم بعضهم أفضل من بعض، قال تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله إلى آخر الآية. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala menjadikan para rasul pun dia tak semua sama kedudukannya, ada yang lebih di antara satu sama lain, sebagaimana Allah Taala sebut di dalam Al-Quran, tilka rusul faddalna ba'dhum ala ba'din. Allah menjadikan rasul yang
ada di antara mereka mempunyai keistimewaan di antara satu sama lain yang berbeza. جعل الله شهور السنة 12 شهر ثم اختار وفضل منها 4 حرم فقال في سورة التوبة إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. Allah Subhanahu wa taala juga menjadikan satu tahun itu ada 12 bulan dan daripada 12 bulan itu Allah Taala memilih 4 bulan. Daripadanya dimuliakan, Allah Ta'ala memuliakan 4 bulan tersebut dan bulan tersebut dihormati. Apakah bulan tersebut? Sebagaimana yang disebutkan dalam surah Taubah, inna iddata syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha 4 hurum. Ada 4 bulan yang mempunyai kemuliaan daripada satu tahun tersebut. والحكم لله يفعل ما يشاء يفضل بعض الناس على بعض يفضل بعض الشهور على بعض. الحكم لله لا اعتراض علينا بل نقول سمعنا وأطعنا. Hukum yang Allah Ta'ala letakkan bila waktu Allah nak letak mulia, nak letakkan keistimewaan pada bulan mana-mana, orang yang macam mana, ini semua ketentuan Allah Ta'ala yang kita mendengar dan kita patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. وأشهد أن لا إله إلا الله الخالق للزمان والمكان. يعني نشهد أن إلهنا الإله الواحد الذي خلق الزمان كله من يوم خلق الله الخلق إلى قيام الساعة وخلق المكان السماء الأرض الجبال جميع الأماكن. Dan kita menyaksikan bahawasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadikan langit dan bumi, menciptakan tempat, dan segala tempat ini, langit dan bumi, semua di bawah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Allah Ta'ala ni bersih daripada disifatkan berhajat kepada tempat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin man ja'alahu Allah khaira insan. Dan kita berselawat dan salam ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah Taala jadikan sebaik-baik makhluk dan insan. وفي الحديث يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر. يعني الله جعله أفضل حتى من أبونا آدم ومن جميع الأنبياء. قال النبي هذا فضل الله أنا أخبركم لا أقوله فخرا ولا فخر مني أفتخر عليكم. Nabi SAW mengatakan dalam satu hadis ni beliau, aku adalah penghulu bagi setiap anak Adam, maka aku tidak berbangga. Yang ini bukan Nabi mengatakan untuk membangga, tapi Nabi memberitahu tentang kemuliaannya Nabi di sisi Allah Subhanahu wa taala. عندما نصلي ونسلم على النبي ايش المقصود بالصلاة والسلام على رسول الله؟ المقصود نصلي أي نسأل من الله الرحمة المقرونة بالتعظيم على سيد النبيين. Apabila kita bersalawat dan salam ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang kita maksudkan daripada salawat tersebut? Sebenarnya apabila kita bersalawat dan salam ke atas Nabi, kita meminta kepada Allah untuk memberikan rahmat kepada diri kita melalui salawat dan salam kita kepada Nabi. كما نسأله أيضا هذه الرحمة العظيمة على آل بيت نبيه وعلى أصحاب نبيه وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Begitu juga kita berselawat ke atas ahli keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tujuannya untuk kita mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. إن شاء الله نكون وإياكم ممن اتبعهم بإحسان حتى ندخل في هذه الصلاة والسلام. Mudah-mudahan kita termasuk daripada golongan yang melakukan kebaikan sehingga mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. أما بعد، هذه كلمة أما بعد يأتى بها في الكتب وفي الرسائل وفي خطب الجمعة والمذاكرات. المقصود منها عندما ينتهي المتكلم من المقدمة ينتقل إلى كلام جديد فيقول أما بعد، أي أما بعد ما ذكرنا من الحمد والصلاة على النبي سننتقل إلى كلام آخر. Okey, kemudian dalam bahasa Arab ada satu kalimah disebut amma ba'du. Kalau kita ada baca buku Arab ke ataupun kita lihat ada kalimah amma ba'du ni adalah satu kalimah yang memisahkan di antara satu tajuk dengan satu tajuk yang lain, ataupun daripada pendahuluan kepada masuk kepada tajuk baru. Jadi amma ba'du, bermulalah kita pada perbahasan kita hari ini. بمعنى أن هذه الكلمة هي فصل الخطاب، فصل الكلام، كما جاء في القرآن عندما ذكر الله نبيه داود عليه السلام
فقالوا آتيناه الحكمة وفصل الخطاب. قال بعض أهل التفسير مقصود فصل الخطاب أما بعد. Seperti mana bahawasanya amma ba'du ini adalah satu kalimah yang nak menceraikan di antara perkataan yang pertama dengan perkataan yang kedua, sebagaimana yang Allah Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran kepada wa ataina Daud al-hikmata wa fasl al-khitab, yang Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran kepada Nabi Daud, didatangkan kepadanya kitab, dan fasl al-khitab yang dimasukkan itu adalah kalimah amma ba'du. فإن عشر ذي الحجة يعني الكلام الآن بيكون عن العشر الأيام الأول من شهر ذي الحجة. Yang kita nak perbahaskan hari ini adalah tentang tajuk yang pertama adalah tentang kelebihan Zulhijjah. هذه العشر من ذي الحجة أيام عظيمة، ولهذا الله سبحانه وتعالى أقسم بها في القرآن فقال والفجر وليال عشر. 10 hari dalam bulan Zulhijjah ini adalah hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan sebab itu kalau kita lihat dalam surah Al-Fajr, Allah Taala menyebutkan wal fajri wa layalil ashri. Allah Taala menyebutkan 10 wal fajr demi waktu fajar, dan wa layalil ashri dan 10 hari. 10 hari yang dimasukkan ini adalah 10 Zulhijjah. وقال بعض أهل التفسير أن الله تعالى لما وعد موسى عليه السلام شهر يعني في المواعدة والمناجاة والخطاب، ثم قال وأتممناها بعشر، يعني صارت 40 يوم. أول شيء شهر ثم 10، هذا العشر الأول من ذي الحجة. Dan kalau kita lihat, kita baca dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala membuat satu perjanjian kepada Nabi Musa, bermunajat kepada Allah Ta'ala sebelum dipertemukan dengan Allah Subhanahu wa taala, dan perjanjian itu selama 30 hari, dan kemudian Allah Ta'ala tambah lagi wa atmamnaha bi ashrin, Allah Ta'ala tambahkan lagi 10 hari di situ, maka jadi 40 hari. Ini penambahan yang kita fokuskan adalah 10 hari. Allah Ta'ala sebut 10 hari di dalam Al-Quran. هذه العشر من ذي الحجة العظيمة تذكرنا بقصة خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام. Okey. 10 Zulhijjah ini mengingatkan kita pada satu kisah. Sharekan di ruang komen satu kisah berkenaan dengan kisahnya Nabi Ibrahim dan anaknya. خليل الرحمن يعني الذي تخلل قلبه وجسمه حبه للرحمن، سيدنا إبراهيم عليه السلام. Khalilur Rahman, Khalil ini maksudnya yang dikasihi Allah Ta'ala, yang mana Nabi Ibrahim ini membelanjakan dirinya dan membelanjakan setiap waktunya untuk Allah Subhanahu wa taala. وهذا وصف عظيم وصف الله بإبراهيم حيث سماه خليل الرحمن. Ini adalah satu sifat yang sangat mulia yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Ibrahim. Dinisbahkan Nabi Ibrahim itu mempunyai sifat Khalilur Rahman, kekasih Tuhan yang Maha Pengasih. وقد وصف الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بأعظم من هذا وهو بوصف المحبة. سيدنا محمد حبيب الرحمن. Dan begitu juga kepada Nabi Muhammad, Allah Ta'ala mensifatkan dengan satu sifat yang mulia juga yang Allah Ta'ala sebut Habibur Rahman, yakni kekasih Allah juga. وهو الذي أحب الله وأحبه الله. Yang mana maksud Habibur Rahman itu adalah dia mengasihi Allah dan Allah mengasihinya. طيب أمرنا الله أن نجعل إبراهيم قدوة أي أسوة نقتدي به ونسير على أخلاقه. Dan Allah Ta'ala menjadikan Nabi Muhammad ini adalah seorang yang Qudwah. Qudwah ni maksudnya ikutan yang perlu kita mengikuti cara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. لا نبينا إبراهيم أمر الله أيضا أن نقتدي به، فقال تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. أسوة يعني اتباع وقدوة، حسنة طيبة لإبراهيم والذين معه يعني الذي آمنوا معه. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita, bukan kepada Nabi Muhammad sahaja, bahkan kepada Nabi Ibrahim yang mempunyai sali tauladan yang baik kepada Nabi Ibrahim. Walaupun Nabi Ibrahim sebelum daripada Nabi Muhammad, tapi kita disuruh juga mengikut kepada Nabi Ibrahim.
وأمر الله نبينا محمد أن يتبع ملة إبراهيم فقال تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا يعني سر على منهاجه وعلى دعوته. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyuruh memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk mengikuti Nabi Ibrahim. Summa awhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim. Kemudian kami mewahyukan kepada kamu wahai Muhammad untuk mengikuti Nabi Ibrahim, yakni berjalan mengikut perjalanan manhaj ataupun cara yang diajarkan Allah kepada Nabi Ibrahim. ليس المقصود أن نتبع ملة إبراهيم يعني شريعته في الصلاة والصوم والحج والزكاة، ولكن المقصود نتبع ملته في التضحية، تقديم النفس والمال للدين. Bukan yang dimaksudkan di sini untuk kita mengikuti syariat Nabi Ibrahim, tetapi adalah untuk mengikuti daripada sudut adhiyah, daripada sudut pengorbanannya Nabi Ibrahim dengan mengorbankan pada mulanya anaknya lah, yakni mengikut di situ adalah bukan pada keseluruhan syariah tapi pada adhiyah, pada pengorbanan adhiyah tersebut. نتبع ملة إبراهيم في أن نقدم أنفسنا أموالنا أولادنا نقدم ذلك لخدمة الدين. Kita mengikuti pada Nabi Ibrahim itu adalah dengan satu sifat yang ada pada Nabi Ibrahim yang mendahulukan agama lebih daripada dirinya, mendahulukan agama lebih daripada hartanya, dan mendahulukan agama lebih daripada keluarganya sendiri. إبراهيم عليه السلام قدم كل شيء في سبيل الدين حتى ابنه. الله تعالى لما أوحى جعل في المنام يرى أنه يذبح ابنه قربان ما في مشكلة ما دام لله قدم حتى ابنه قربانا. Nabi Ibrahim itu dia mendahulukan Allah Subhanahu wa taala sehingga kan anaknya sendiri. Anaknya sendiri yang mana Allah Taala mewahyukannya di dalam mimpi untuk menyembelih anaknya, maka itu pun dilakukan juga. وقصة أبونا إبراهيم مع ابنه عندما قدم أضحى قصة عظيمة تجعلنا نستحقر أنفسنا. ماذا نحن نقدم للدين الآن؟ ممكن 1000 رنجت أو 800 حق الأضحية نرى أنه كبير. انظر إبراهيم يقدم ولده للدين. Terkadang kita tengok apakah pengorbanan kita untuk mengorbankan kepada agama kita. Kita tengok kadang kita nak keluarkan sikit pun RM100, RM200 pun kita rasa macam berat. Tapi kita bayang bagaimana keadaan Nabi Ibrahim. Bukan sahaja harta yang dikeluarkan, anak dia pun dia keluarkan ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya ikhwan, ya akhawat, Allah Subhanahu wa taala yurid minna an yakuna fi qulubina huwa wahdah, laysa syai'an min asya'i dunya. Allah Subhanahu wa taala nakkan kita ni, wahai saudaraku, untuk menjadikan hati kita ini tidak ada yang lain melainkan Allah Subhanahu wa taala. نعم ممكن أن يكون معنا تجارة ومعنا فلوس ودنيا ليس حرام، لكن تكون في أيدينا ننتفع بها، لا ندخلها في قلوبنا لا ندخل فيها إلا الله وما يحبه. Ya, sudah pasti kita di atas dunia ini kita sibuk bekerja, kita ada harta dan sebagainya, tetapi jangan kita letakkan segalanya itu berada di dalam hati kita. Bahkan ianya hanya berada pada tangan kita, yang ada di dalam hati kita adalah Allah Subhanahu wa taala sahaja di dalam hati kita. ولهذا يقص الله علينا هذه القصة العظيمة، قصة أبونا إبراهيم مع ابن إسماعيل الذبيح ليعلمنا كيف نقدم كل ما معنا لله. Maka dengan sebab itu Allah Ta'ala meletakkan satu kisah Nabi Ibrahim yang mana ia mendahulukan Allah melebihi daripada anaknya sanggup sembelih. Ianya adalah satu kisah yang boleh kita mengambil pengajaran daripadanya. سيدنا إبراهيم عليه السلام لم يكن معه في البداية أولاد حتى كبر في سنه وبلغ تقريبا ما يقارب 80 سنة وما عنده أولاد. Bayangkan Nabi Ibrahim, dia pada permulaannya berkahwin, dia tidak ada anak sehinggalah sampai kepada umurnya 80 tahun pun masih lagi belum ada anak lagi, tak ada anak. Kita tahu orang berkahwin ni mesti nak anak kan, kemudian dengan anak itulah kita dapatkan ketenangan jiwa, tapi Nabi Ibrahim sampai 80 tahun tak ada anak. وكان عنده زوجة واحدة اسمها سارة. Dan beliau mempunyai seorang isteri yang namanya Sarah. سارة رضي الله عنها كان موجود عندها جارية.
موجود عندها جارية اسمها هاجر. Dan Sarah dia mempunyai hamba, yang mana hambanya nama dia Hajar. فسيدتنا سارة لما رأت أنها ما ولدت ما عندها أولاد وأبونا إبراهيم الأنصار كبير ويحتاج إلى الأولاد فأعطته هذه الجارية، قالت هذه الجارية لك خلاص تكون زوجة لك، فصارت لأبينا إبراهيم وصارت زوجة أبونا إبراهيم، صار مع زوجتين سارة وهاجر. Maka apabila Sarah melihat umur suaminya itu Nabi Ibrahim itu sudah meningkat usianya, tapi masih lagi belum mempunyai anak, maka beliau memberikan hambanya itu menjadi milik kepada Nabi Ibrahim. Maka daripada situ Nabi Ibrahim ada dua isteri, yakni Hajar dan Sarah. بعد ذلك أمنا هاجر حبلت وولدت بسيدنا إسماعيل عليه السلام. Maka daripada isteri yang kedua ini istrinya Hajar, maka daripada situ lahirlah anak yang namanya Ismail, Nabi Ismail lah. سيدنا إبراهيم عليه السلام فرح كثيرا وكلهم فرحوا وكان يحب إسماعيل حبا عظيما. Maka bayangkan seorang yang hampir bertahun-tahun tak ada anak, kemudian dapat seorang anak, yakni anak Nabi Ismail, maka mereka itu sangat gembira dengan anak tersebut. لما كبر إسماعيل وعمره تقريبا 13 سنة يمشي مع أبيه ويقضي حوائجه ويعينه ويذهب معه إلى هنا دخل حبه في القلب أكثر. دخل حب إسماعيل في قلب أبونا إبراهيم أكثر. Lebih-lebih lagi apabila dah meningkat dewasa sedikit, yang bersama dengan ayahnya, membantu kerjanya, ini sentiasa bersama menguruskan itu, menguruskan ini, sehinggalah Nabi Ibrahim pun sudah masuk cinta dalam hatinya kepada Nabi Ismail itu, dah cinta, dah masuk dalam lubuk hati. Begitu juga Nabi Ismail mencintai dengan ayahnya, ini dah mula ada perhubungan kasih sayang di antara anak dan ayah. فأراد الله أن من أبينا إبراهيم ألا يكون في قلبه إلا حبه تعالى، فلهذا أمر أبونا إبراهيم بأن يذبح ابنه إسماعيل. Subhanallah. Apabila Allah Ta'ala melihat keadaan itu sudah berada di dalam hati kekasihnya Allah Ta'ala itu, Nabi Ibrahim mengasihi anaknya yang bersangatan kasih, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala tak nakkan Nabi Ibrahim meletakkan sesuatu yang lebih di dalam hatinya melainkan Allah, maka Allah Ta'ala memerintah kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya Nabi Ismail. إذن لما كبر إسماعيل وبدأ يمشي ويقضي حوائج أبوه إبراهيم رأى في المنام رؤيا عظيمة. Maka apabila masa berjalan, tempoh berlalu, kasih sayang mereka semakin bertambah, Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Ibrahim mimpi yang sangat besar mimpi tersebut. رأى في المنام أنه يذبح ابنه إسماعيل وإبراهيم نبي، إذا رأى في المنام شيء معناته هذا الرؤيا ليس كما أنا أرى وأنت ترى، هذه رؤيا وحي. Ya. Jadi Nabi Ibrahim melihat pada satu malam tidur, lalu ia bermimpi, yang mana mimpi seorang Nabi ini bukanlah seperti mimpi kita. Nabi Ibrahim mimpinya ini adalah satu wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mimpinya itu Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan untuk menyembelih anaknya Ismail. يروى أنه 3 مرات ويرى هذه الرؤيا، بعد ذلك دعا ابنه إسماعيل. Disebutkan di dalam katanya ulama bahawa mimpi itu berlaku selama 3 kali kepada Nabi Ibrahim, sehinggalah lepas 3 kali baru dipanggil anaknya Ismail. دعاه وقال له يا بني يعني يا ابني إني أرى في المنام أني أذبحك. Maka Nabi Ibrahim pun memanggil anaknya dengan panggilan yang baik, dipanggil ya bunayya, wahai anak aku yang aku kasihi, aku diperintahkan untuk menyembelih kamu. يعني أبونا إبراهيم عليه السلام يعلمنا حتى كيف نتخاطب مع أولادنا. أولا لا ندخل حبهم في قلوبنا فنعصي الله من أجلهم ونضيع الواجبات من أجلهم. Maka di sini ada satu pengajaran yang boleh kita ambil ketika mana Nabi Ibrahim memanggil Nabi Ismail, panggil Ismail anaknya.
ia memanggil dengan satu panggilan yang baik. Yang kedua, janganlah kita bermaksiat kepada Allah Ta'ala melalui anak kita. Yakni walaupun anak kita sayang, tapi kita kena dahulukan perintah Allah Ta'ala. إذا أردنا أولادنا أن يطيعوا ويسمعوا الكلام بمحبة وطاعة علينا أن نتقرب منهم. يا ولدي يا ابني، يعني بالرفق باللين. ما قال تعال أذبحك وهو نبي، تعال أذبحك، لا، قال يا أول دعا يا بني، نسبه إلى نفسه بالحنان، يا ابني. Dan di sini juga boleh kita mengambil pengajaran, apabila kita nak menyampaikan satu perintah ataupun satu suruhan kepada anak kita, maka perlulah kita memanggilnya dengan cara yang baik, seperti mana Allah Ta'ala rakamkan dalam Al-Quran. Nabi Ibrahim panggil kepada Nabi Ismail, ya bunayya, ya ibni, wahai anak aku. Wah, ini dengan cara yang baik, bukan dengan cara yang kasar. Mai sini aku nak sembelih kau, tidak. Dengan cara yang lemah lembut untuk memberikan kata-kata ataupun satu suruhan kepada anak tersebut. يكلمه على سبيل المشاورة، يعني قال ما رأيك؟ أنا رأيت في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، يعني ما رأيك في هذه الرؤيا؟ Maka daripada situ Nabi Ibrahim bertanya kepada anaknya, aku dilihat dalam mimpi, inni azbahuka, aku menyembelih kamu. Fanzur ma tara, maka kau lihat bagaimana, apa pandangan kamu. Ini bertanyakan pandangan, walaupun yang ditanya itu adalah menyembelih, tapi di situ ada interaksi yang baik di antara Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. إسماعيل عليه السلام كان ولدا مؤدبا مطيعا متعلما من أبيه الآداب والدين، فلم يعصي ولم يقول لا أو ما هذا الكلام، بل قال يا أبتي افعل ما تؤمر. يعني هذا إذا كان أمر من الله افعل ما أمرك الله، نحن مستعدون. Okay. Jadi bagaimana kita lihat apabila ada interaksi yang baik daripada seorang ayah kepada anaknya, maka kita tengok anak itu dapat menerima apa yang Allah Ta'ala sampaikan, apa yang ayahnya sampaikan. Ia mengatakan, ya kalau begitu apa yang Allah Ta'ala perintahkan, maka aku bersedia. Subhanallah. فنعم الأب الكريم المؤدب ونعم الابن المتعلم المتأدب. Nikmat yang ini sebagai satu nikmat apabila seorang anak itu beradab dengan ayahnya ataupun ibu bapanya, dan di antara satu nikmat yang besar itu apabila seorang ayah ataupun ibu itu pandai mengajar ataupun mendidik anaknya dengan adab yang baik. هذا عمل عظيم، ولهذا امتدح الله في القرآن أبونا إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام. Maka ini adalah satu peringatan yang besar, luas berkenaan tentang akhlak dan adab yang perlu kita mengambil pengajaran daripadanya melalui kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Baqina 15 إسماعيل على طول، إسماعيل مباشرة، يا أبتي افعل ما تؤمر، انظر تأكد إذا كان هذا أمر وحي من الله افعل، لا تتردد، نحن مستعدين، ستجدني إن شاء الله من الصابرين المسلمين الصابرين. Tengok bagaimana Nabi Ismail yang sangat bersedia, walaupun di dalam hati mereka ada kasih sayang, maka mereka Nabi Ismail yang bersedia mengatakan kepada ayahnya seperti mana Allah Ta'ala rakamkan di dalam Al-Quran, if'al ma tu'mar, ya ayahku, buat apa sahaja yang Allah Ta'ala perintahkan, niscaya engkau akan satajiduni insya-Allah minal muhsinin atau salihin, minas sabirin. Maka niscaya engkau akan lihat aku ni daripada kalangan orang yang sabar, insya-Allah. كذلك إسماعيل عنده إيمان قوي، وحتى لا يرد النفس إلى نفسه، لا يرد الأمر أنا من الصابرين، قال إن شاء الله ستجدني إن شاء الله، يعني بعون الله وبمدد الله وبكرم الله أنه يعينني وأنا أكون من الصابرين. Kemudian kita lihat konteks dalam ayat Al-Quran, subhanallah, yang mana Nabi Ismail dia mempunyai iman yang kuat dan ia menyandarkan dirinya kepada Allah Ta'ala, bukan yang mengatakan ana, ini aku yang hebat. Dia kata dalam Al-Quran konteks Allah Ta'ala sebutkan insya-Allah minas salihin, dengan izin Allah mudah-mudahan aku termasuk daripada galangan orang yang soleh. Bukan ia mengklaim dirinya dengan kekuatan dirinya, tapi menyerahkan kepada Allah Ta'ala. Ya Syekh Ali, bakina 5 daqa'iq ba'da naftah lil arsilah.
ثم إن شاء الله في أسبوع قادم إن شاء الله نتصل مرة ثانية. تمام. قليل هذا. طيب على كل حال. لا هذه وقت يعني. طيب اوكي. فلما اسلما وتله للجبين، لما ابونا ابراهيم واسماعيل استسلما لامر الله واخذ ابنه اسماعيل وذهب ليذبحه في منى في مكة المكرمة. Maka apabila sudah bersepakat dengan apa yang disampaikan oleh ayahnya, mereka pun pergi, Nabi Ibrahim pergi bawa anaknya itu untuk disembelihkan. Tempatnya di mana? Tempatnya di Mina, tempat salah satu daripada orang haji buat tu. وضعه على الأرض وأضجعه وأخذ السكين ووضعها على عنقه ليذبحه. Dia ambilnya Nabi Ismail itu dia ambil, kemudian diletakkan pisau di tengkuknya Nabi Ibrahim. Bayang, kita mampu ke buat untuk anak kita macam tu? Tengok macam mana Nabi Ibrahim sanggup buat kerana mentaati perintah Allah Ta'ala. الله تعالى لم يرد أن يذبح ابنه وإنما أراد أن يذبح حبه من القلب، لا يبقى في القلب إلا حب ربه. Subhanallah. Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada hakikatnya bukanlah suruh sembelih. Ini Allah Ta'ala mengetahui hikmah. Allah bukanlah suruh sembelih sebenarnya. Tapi hakikatnya Allah Ta'ala nak Nabi Ibrahim menyembelih cintanya kepada Nabi Ismail itu di dalam hati sehingga tidak ada dalam hatinya melainkan Allah Ta'ala. Subhanallah. وأراد الله أن يختبرهما، يختبر أبونا إبراهيم وإسماعيل لأجل أن ينجح في الاختبار ويرفع درجتهما. Dan ini kisah ini adalah satu kata pengajaran kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang pada hakikatnya Allah Ta'ala nak mengangkatkan kedua-duanya itu kedudukan yang tertinggi dengan mengikuti perintah Allah Ta'ala. ولهذا كلما أراد أن يذبح السكين لا تقطع بأمر الله، لا تقطع الرقبة. إيش مرة ثانية؟ إبراهيم كلما أراد أن يذبح ابنه إسماعيل والسكين لا تستطيع أن تقطع. عجيب. Ya, ketika mana Nabi Ibrahim dia meletakkan pisau di leher anaknya Nabi Ismail, maka digerak-gerakkan pisau tersebut di leher tersebut, maka pisau tu tak lut. Subhanallah. عند ذلك الله تعالى قال وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. الله تعالى ينادي إبراهيم عليه السلام يا إبراهيم خلاص أنت ليس المقصود تقطع رقبته، المقصود بس الطاعة. فما دام أنك صدقت ما رأيت في المنام وفعلت أنت من إن شاء الله تعالى سنجزيك جزاء حسن كذلك نجزي المحسنين. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengatakan, ya Ibrahim, aku bukan nak kau sembelih, tapi aku nak tengok bagaimana sejauh mana engkau mengikuti perintah aku sebagaimana engkau melihat di dalam mimpimu untuk menyembelih anakmu, seorang yang menjadi sayang di dalam hati dan masuk dalam lubuk hati sayang, maka Allah Ta'ala uji dengan apa yang disayang itu untuk mengeluarkan sehingga menyayangi Allah Ta'ala sahaja dalam hatinya. إن هذا لهو البلاء المبين، يعني هذا العمل هذا اختبار كبير، اختبار لإبراهيم كيف يذبح ابنه، واختبار لإسماعيل كيف يطيع ويقول مرحبا افعل، اختبار كبير. Allah Ta'ala sebut apa, Nabi Ibrahim mengatakan inna hadza lahwal bala'ul mubin. Ini adalah satu ujian yang nyata, yang besar, ujian besar. Kita lihat ujian ni belum lagi Allah perintah kita. Ni satu ujian yang besar yang Allah Ta'ala suruh Nabi Ibrahim sembelih anaknya Ismail, dan Ismail pula taat dan patuh dengan ayahnya dengan sembelihan tersebut. وفديناه بذبح عظيم، يعني بدل الذبح الله سبحانه وتعالى أرسل جبريل عليه السلام بكبش من الجنة، قال هذا فداء عوض، بدل ذبح إسماعيل ذبح الكبش، فذبح الكبش فصارت سنة الأضحية. Maka daripada sinilah datangnya kisah sunat untuk kita melaksanakan korban yang kita ambil daripada kisahnya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, yang Allah Ta'ala lihatkan sembelihnya di sini pada perintahnya adalah orang, tetapi daripada kisah ini Allah Ta'ala suruh kita ni untuk menyembelihkan binatang korban sahaja. حتى الكبش الذي من الجنة الله وصفه بأنه ذبح عظيم، يعني ينبغي لنا أن تكون أضاحينا عظيمة سمينة حسنة، لا نبحث عن النحيفة والرخيصة، كلما كانت أسمن وأكثر شعرا ولحما
دفع مال كلما كان الأجر أعظم. Maka dengan sebab itu Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran dengan bizibhin azim, dengan korban yang azim, yang besar, yang agung. Maka dengan sebab itu kalau kita pun nak buat ibadah kurban, janganlah kita cari kambing ke lembu yang kecil-kecil, carilah yang azim, yang besar, yang samin, yang gemuk, bukan yang kecil. وتركنا عليه في الآخرين، يعني بقيت هذه القصة تقرأ في الكتب السماوية وفي القرآن وباقية إلى قيام الساعة، ليست قصة عادية. وتركنا عليه على ذكره وقصته في الآخرين والآن نقول عليهم السلام. Dan kisah ini yang Allah Ta'ala sebut wataraknaha fil akhirin. Kami tinggalkan kisah ni, cerita ni untuk orang yang belakang. Maknanya untuk kita lah, untuk pengajaran kepada kita bagaimana kita nak menjadikan diri kita hampir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. كذلك نجد المحسنين، سلام على إبراهيم كذلك نجد المحسنين. يعني الله تعالى أرسل السلام وهو الأمان على أبونا إبراهيم وإسماعيل، وهذا جزاء من الله لمن أحسن، فإذا أحسننا أحسن الله إلينا لأن الله يحب المحسنين. Okey, jadi seorang itu apabila memberikan satu yang paling terbaik kepada Allah Ta'ala, kemudian Allah Ta'ala akan berikan satu yang terbaik untuk dirinya. Khalas ya, naftahu lil as'ilah, summa nattasil fi usbu' thani. إن شاء الله تعالى. تمام. أو آخر كلمة يعني أنت تسوي آخر كلمة عشان نختم بعدين نفتح للسؤال. على كل حال الله سبحانه وتعالى أكرم هذه الأمة ويسر لها هذه الأيام العشر المباركة لأجل يتضاعف فيها أجرها، فالحمد لله على كرم الله. Dan dengan kemuliaan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, untuk kita sama-sama mengambilkan keberkatan, dan ini adalah kemuliaan dan keberkatan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita dan pada hari-hari yang tertentu. نسأله تعالى أن يوفقنا لاغتنام هذه الأيام وهذه الساعات واللحظات، وخاصة العشر المقبلة على ذي الحجة، لنكون فيها من الفائزين بحق اسمه العظيم. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Ta'ala memberikan kepada kita manfaat-manfaat dan kebaikan pada hari-hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kebaikan kepada kita semua dan mengamalkan dengan apa yang kita dengar. Okey, bismillah. Okey, terima kasih. Jadi kita akan bersambung lagi pada minggu yang akan datang. Ini sekadar kisah, baru kisah baru. Dan pada minggu hadapan kita akan masuk pada hukum akal. Walau bagaimanapun, jika ada apa-apa soalan boleh diajukan di sini, dan saya serahkan majlis ini kepada Ustaz Ilyas. Okay, alhamdulillah, barakallahu fiik. Okay, alhamdulillah, tadi kita dah dengar kan berkenaan dengan kisah berkenaan dengan kisah Nabi Ibrahim dan kisah Nabi Ismail, yang mana Allah SWT perintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih Nabi Ismail alaihissalam. Hari ini kalau kita kan orang perintahkan kita untuk kita sembelih anak kita, kita rasa kita mampu ataupun tak. Kan, jadi daripada situlah berlakunya ibadah kurban untuk kita apa? Sebenarnya ibadah kurban bukan untuk kita nak sembelih lembu, tapi untuk kita nak rasa ta'zir kita terhadap Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Okey, Ustaz, tadi awal-awal tadi saya ada perasan satu soalan. Siapa yang ada soalan boleh tanya. Boleh tulis di ruang komen untuk saya tanya kepada Ustaz Yusof dan Ustaz Ali, insya-Allah. Okey, tadi masa pertengahan kita punya apa ni tadi ada satu soalan. Soalan ni tanya, Ustaz, boleh ke kita potong kuku semasa kita nak melakukan korban? Ya Syekh Ali, fi as-soal hal yajuzu naqta' الأظفار يعني الأظفار عند نسوي قربان. الأفضل من أول ذي الحجة لمن أراد أن يضحي، ليس أهل البيت كلهم لا، بس الذي عنده سيدفع أضحية يشتري، يستحب له ألا يقص من أظفار يديه ورجليه من أول ذي الحجة إلى أن يذبح الأضحية، الأفضل. لكن لو قطع لا إثم عليه، إنما ترك المستحب. Okey, yang afdalnya, yakni yang sebaiknya apabila seorang itu melakukan korban, maka ia tidak sebaiknya ia meninggalkan untuk memotong
kuku-kukunya. Bukannya keseluruhan isi rumah kepada orang yang melakukan korban sahaja. Bukanlah apabila seorang itu potong maka dia punya ibadah korban tak sempurna ataupun hukumnya haram, tidak. Tetapi ia sudah meninggalkan sesuatu yang sangat dituntut. Jadi sebaiknya tinggalkan daripada potong bermula daripada 1 Zulhijjah sampailah hari raya Aidil Adha. وكذلك لا يقص شيء من شعره من أي شيء من شعر بدنه، لا يقص شعره ولا ظفرا إلى أن يذبح أضحيته. كلما فعل هذا الطاعة كان له أجر ثواب. Okey, begitu juga bukan sekadar pada kuku sahaja, bahkan pada seluruh anggota bulu-bulu di dalam badan kita seperti rambut kita, misai kita, janggut kita, apa saja yang ada dalam tubuh badan kita jangan kita ceraikan daripada bulu ataupun kuku. Okey. Ada soalan lain? Jadi itulah dia jawapan untuk boleh ke kalau kita potong kuku, kalau kita niat untuk melakukan korban. Okey, jadi alhamdulillah terbaik, itu satu soalan. Okey, ni ada satu lagi soalan Ustaz, soalan yang terakhir. Okey, berkenaan puasa sunat di bulan Zulhijjah. Bilakah tarikh waktu yang terbaik untuk kita puasa sunat pada bulan Zulhijjah? Bila apa dia? Lagi sekali. Bilakah waktu terbaik untuk kita puasa sunat di bulan Zulhijjah? Okey. Syekh, soal mata yaumul afdal nasum inda Zulhijjah. الأفضل صوم ذي الحجة من أوله إلى يوم عرفة، هذا الأفضل، يعني الأفضل كلها، ولكن أقل القليل صوم يوم عرفة كما تعرف هو يوم 9 من ذي الحجة، فإن صومه يكفر ذنوب سنتين، وكلما زدت يوما كان أفضل، فإذا صمت 9 كلها فهو أفضل المراتب. Okey, yang afdalnya adalah apabila kita berpuasa bermula pada awal Zulhijjah, 1 Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah. Itu yang paling afdal lah, 10 hari kita berpuasa. Kalau tak mampu, sekurang-kurangnya pada hari Arafah, pada 9 Zulhijjah, pada hari Arafah tu kita berpuasa, itu sekurang-kurangnya lah. Tapi kalau siapa dapat 10 hari, itu yang lebih afdal. Okay, alhamdulillah. Jadi itulah waktu yang terbaik untuk kita puasa di bulan Zulhijjah, iaitu daripada 1 awal Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah. Itu adalah afdal yang terbaik. Tapi kalau kita tak mampu nak puasa daripada 1 Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah, kita boleh berpuasa pada hari Arafah, iaitu 9 Zulhijjah. Okey, jadi terbaik. Jadi saya minat dengan satu soalan ni. Ada Habibah Tahir tanya, Ustaz, apa bezanya korban dan akikah? Okay, ini soalan yang terakhir dan saya cadangkan kepada yang memberi soalan yang lainnya. Untuk Ustaz Ilyas tuliskan soalan yang lain dan kita kumpulkan pada minggu yang akan datang, insya-Allah. Akhir soal, as-soalu akhir yaqulu huna ma farqu bainal qurban wal aqiqah wa hal yajuzu nusawi qurban mubashara bidunil aqiqah? فرق بينهما كبير. العقيقة هي الذبح عن المولود يوم سابعه، والقربان هو الذبح في عيد الأضحى. فرق بينهما وليس هذا مرتبط بهذا، إنما نحن ذكرناها في كتاب واحد لكون الأحكام متقاربة، وإلا فهذه عبادة وهذه عبادة أخرى، لا يشترط لهذه ولا لهذه هذا. Okey, jawapannya bahawasanya korban dengan akikah ni adalah dua perbezaan yang sangat jauh lah. Akikah ini dilakukan pada 7 hari lepas daripada melahirkan. Ini lepas daripada beranak. Lepas daripada melahirkan, maaf. Jadi apabila anak yang dilahirkan itu dah 7 hari ke-7, maka disunat untuk kita buat akikah. Tidak mengapa kalau terlewat sedikit ataupun bila-bila selagi seumur hidup kita tak buat, sekali hukumnya buat akikah. Adapun korban ni dia buat waktu tempoh korban ni adalah pada bulan Zulhijjah. Itu bezanya, Okey, jadi alhamdulillah, syukran kepada Ustaz Yusuf dan Ustaz Ali, alhamdulillah. Okey, jadi untuk makluman, ini adalah sesi kita yang pertama. Kita ada 3 minggu akan bersama-sama di dalam apakah kelebihan ibadah kurban dan akikah. Jadi ini adalah minggu pertama.
Minggu depan, minggu kedua kita akan berjumpa lagi minggu hadapan. Jadi siapa yang ada soalan, boleh simpan soalan tersebut, kita akan bawa kepada minggu hadapan. Dan jangan lupa minggu hadapan kita akan bersama-sama lagi bersama dengan Ustaz Yusof dan Syekh Ali. Macam hari ini pukul 11.30. Okay, jadi alhamdulillah, tahniah saya ucapkan kepada semua dan saya ucapkan terima kasih kepada Ustaz Yusof dan Ustaz Syekh Ali, insya-Allah. Okay, jadi kan kepada sesiapa yang cakap apa, rasa berkeinginan nak melakukan korban, kan kita sebenarnya korban, kita bukan korban untuk binatang tetapi kita nak keluarkan harta kita untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah korban yang paling besar. Dan kita nak luangkan harta kita, masa kita untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala tak tengok pun lembu, tak tengok pun kambing tu yang kita korbankan. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala tengok apa? Takwa kita yang kita keluarkan untuk korban tersebut. Okay, jadi alhamdulillah. Okay, tahniah sekali lagi saya ucapkan kepada semua yang hadir pada pagi ini. Dah masuk tengah hari dah. Okey, saya ada sedikit pengumuman. Ya, lepas ni kita dah nak habis dah kan. Memang di dalam family ngaji Tenten pun ada buat korban, cuma saya nak, mungkin adalah, tak adalah semua ramai, tapi ada yang nak buat korban juga bersama dengan Syekh Ali di Yaman. Di Yaman ni ada ramai juga orang susah kan. Jadi siapa yang nak buat korban bersama dengan Syekh Ali Jabir, boleh maklumkan kepada saya ataupun kepada Ustaz Firdaus, tak ada masalah. Maklumkan untuk buat korban di Yaman. Yang akan menguruskannya adalah Syekh Ali. Korban di Yaman harganya kambing 550. Sah Syekh? 550. Aywa. 550 harga kambing di sana. Di sana ramai orang susah. Kalau nak buat di sana pun boleh. Saya sampaikanlah apa yang disampaikan oleh Syekh Ali. Okey, itu saja. Okay, jadi alhamdulillah, tahniah. Jadi sesiapa yang berkeinginan untuk melakukan korban, untuk melakukan akikah, boleh klik link kat bawah. Okay, saya ada sediakan, sertakan link kat bawah tersebut untuk kita sama-sama melakukan ibadah korban pada tahun ini. Siapa yang belum melakukan ibadah korban lagi, jom sama-sama kita niat. Moga-moga Allah SWT terima niat kita untuk kita melakukan korban pada tahun ini, insya-Allah. Okay, jadi kita akan berjumpa lagi minggu hadapan macam biasa. Macam biasa minggu hadapan pada hari Sabtu pukul 11.30. Ya, jadi alhamdulillah, tahniah. Okey, jadi sebelum kita nak undur diri, jom sama-sama kita minta Syekh Ali untuk doa penutup, insya-Allah. Tafadhal Syekh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak. اغفر لآبائنا وأمهاتنا واصلح أولادنا وأزواجنا وذرياتنا. اللهم أخرج من قلوبنا كل قدر للدنيا أو محل للخلق يميل بنا إلى معصيتك أو يبعدنا عن طاعتك. اللهم اشغلنا بما تحب واجعلنا من أحب الخلق إليك. اللهم لا تؤاخذنا بسوء أعمالنا ولا بما فعله السفهاء منا. اللهم أطفئ الفتن عن أرض الشام واليمن هذه البلدة وعن سائر بلدان المسلمين وآمنا في دورنا واصلح أزواجنا وذرياتنا ولاة أمورنا. يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا. اللهم ارزقنا الأمان في بلد ماليزيا وفي سائر بلدان أهل الإسلام وادفع البلاء والانتقام واكفنا من شر المصائب. اشف اللهم مرضانا وعاف مبتلانا وارحم موتانا وخذ بأيدينا إلى كل خير واعصمنا من كل شر واحفظنا من كل ضير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Okay, insyaAllah, barakallah. Sekali lagi saya nak ucapkan terima kasih kepada Ustaz Yusof dan Syekh Ali. Okay, dan jangan lupa kepada semua family mengaji Tenten yang hadir pada pagi ini. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi minggu hadapan macam biasa pukul 10, pukul 11.30 dalam program ibadah kelebihan ibadah kurban, insya-Allah. Jadi kita akan berjumpa lagi minggu hadapan. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, alhamdulillah, tahniah. Okay, terbaik semua family mengaji Tenten yang hadir pada pagi ini. Dah nak masuk tengah hari, bukan pagi dah, tengah hari dah ni. Okay, tahniah kepada semua, insya-Allah.
Okey, ini adalah sesi yang pertama. Kita akan berjumpa minggu hadapan lagi sekali untuk sesi yang kedua. Tadi kita baru masuk apa nak cakap, cerita penceritaan tentang Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Kan disebabkan apa yang Allah SWT perintahkan Nabi Ibrahim telah menjadi kita pada hari ini untuk melakukan ibadah kurban. Okay, jadi alhamdulillah jadi kepada mereka yang nak melakukan ibadah kurban, yang rasa kan nak buat akikah di Mekah, okay, boleh klik link di bawah untuk kita sama-sama. Kan cuba bayangkan ini adalah ibadah kurban kita yang terakhir. Dan tahun ini adalah tahun yang terakhir untuk kita melakukan ibadah kurban. Kan jadi sama-sama kita ambil ibrah daripada cerita penceritaan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail insya-Allah. Nah, minggu hadapan kita akan masuk lagi apakah kelebihan tadi penceritaan. Minggu depan kita akan masuk kepada kelebihan seperti yang Syekh Ali beritahu tadi. Minggu hadapan kita akan masuk kepada kelebihan-kelebihan yang ada dalam ibadah kurban dan akikah insya-Allah. Jadi kepada semua yang ada soalan, boleh tuliskan soalan minggu hadapan. InsyaAllah saya akan baca 2 ke 3 soalan yang terbaik. Kan tadi saya dah baca 3 soalan. Jadi minggu depan kita akan cari 3 lagi soalan. Minggu satu lagi kita akan cari 3 lagi soalan terbaik kepada semua family mengaji Tantan. InsyaAllah saya ucapkan barakallahu fiik. InsyaAllah kita berjumpa lagi. Jadi siapa yang belum masak, boleh masak untuk tengah hari. Okey, barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi siapa nak lakukan ibadah korban, cepat-cepat klik. Kita ada lagi masa, boleh buka sampai 10 Julai. Kita masih buka sampai 10 Julai. Okey, insya-Allah. Kita jumpa lagi nanti.